Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Syabir Fahim bin Ahmad Fauzi daripada kelas PPS21. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 PKUK 1114. Dan di dalam pembentangan saya ini saya akan menyatakan tentang aspek pengurusan yang terdapat di PDK, latihan yang diberikan di PDK tersebut kepada pelatih dan juga penambahbaikan yang diperlukan oleh PDK untuk masa akan datang. Baiklah, sebelum saya meneruskan ke bahagian aspek pengurusan, kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu terhadap PDK yang telah saya pergi dan melawat bersama kawan-kawan saya, iaitu PDK Al-Mawaddah yang terdapat di Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur. Jadi penubuhan dia adalah bermula pada tahun 2004, akhir tahun 2004, dan ia ditubuhkan oleh mantan Panglima Tentera Darat yang ke-14. Jadi kami telah melakukan lawatan ke sana pada 13 Mac 2024. Jadi tujuan untuk penubuhan PDK tersebut adalah bagi memberi bantuan, bimbingan, mendidik dan juga melaksanakan program pemulihan kepada kanak-kanak kurang upaya dan juga orang kurang upaya di PDK. Jadi bilangan pelatih dan petugas. Bilangan pelatih mempunyai 46 orang di PDK ini dan juga mempunyai 6 orang petugas. Baiklah, kita ke aspek pengurusan. Yang pertama boleh dilihat di sini adalah organisasi. Terdapat seorang penyela dan juga 6 orang petugas. Penyela adalah Encik Suryana dan juga petugas mempunyai 6 orang yang menjalankan tugas mereka sebagai pendidik dan juga pengurus di PDK. Dari segi pengurusan kewangan diuruskan oleh penyela di bahagian PDK. Jadi terdapat 3 pengurusan yang terdapat di PDK ini, iaitu dari segi allowance, saluran kewangan dan juga allowance kepada petugas dan juga penyela. Jadi allowance daripada JKM, allowance ni adalah sebanyak 300 kepada pelatih dan juga pelatih perlu hadir sebanyak 10 hari untuk mendapatkan allowance. Jika sebelum ni dilihat bahawa allowance ini hanya diberikan sebanyak RM100 sahaja, dan pada awal tahun ini baru dinaikkan sehingga RM300 dan syarat dia dinaikkan 10 hari kehadiran, bukan 8 hari kehadiran lagi. Jadi seterusnya ialah dari segi saluran kewangan. Saluran kewangan terdapat 2 saluran kewangan yang terdapat di PDK ini. Yang pertama ialah daripada pemberian JKM, iaitu JKM menyalurkan sebanyak 3,000 untuk bayaran utility bagi setiap bulan. Dan juga tentera menyara sepenuhnya untuk bahagian aktiviti, kemudahan dan alatan. Di sini PDK Al-Mawaddah ini mempunyai kelebihan dia kerana ia adalah di bawah naungan tentera. Jadi kesemua dari segi kewangan itu boleh hanya melalui bantuan daripada tentera saja. Tidak perlu untuk meminta NGO lain. Jadi allowance bagi petugas dan penyela mendapat 1,200 dan juga petugas mempunyai 800. Seterusnya ialah aspek pengurusan di PDK. Jadi di PDK ini masa pengoperasiannya adalah beroperasi dari hari Isnin sehingga hari Jumaat. Jadi tahap umur yang terdapat di PDK ini adalah 2 hingga ke 14 tahun. Walaupun JKM tidak meletakkan tahap umur kepada pelatih untuk berada di PDK, tetapi PDK Al-Mawaddah mementingkan keselesaan kepada pelatih. Jika kanak-kanak berumur 2 hingga 14 tahun, ia masih lagi boleh bergaul sesama sendiri dan boleh menjadi selesa. Jika ia melebihi daripada had umur tersebut, akan berlaku kebimbangan bahawa mereka tidak selesa ataupun berlaku masalah dalam pembulian ataupun sebaliknya. Jadi seterusnya ialah dari segi syarat kemasukan. Syarat kemasukan di PDK Al-Mawaddah adalah berbeza berbanding PDK-PDK yang lain. Jadi di PDK Al-Mawaddah terdapat temuduga terlebih dahulu untuk melayakkan diri pelatih berada di PDK. Seterusnya ialah perlu merujuk kepada bahagian pakar terlebih dahulu untuk mengetahui tentang keperluan dan juga tindakan yang perlu diberikan di PDK.
Jadi terdapat tempoh percubaan juga sebelum mereka melayakkan diri di PDK Al-Mawaddah, iaitu selama 3 bulan. Jadi petugas akan memberikan terlebih dahulu borang kepada ibu bapa untuk mengisi borang tersebut sama ada anak mereka boleh melakukan aktiviti tersebut atau tidak. Jika dilihat bahawa borang tersebut boleh dilakukan oleh aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelatih adalah baik, maka PDK Al-Mawaddah tidak akan menerima kerana mereka mempunyai kefungsian yang lebih baik dan boleh pergi ke bahagian pengurusan sekolah ataupun di bahagian PPKI. Jadi seterusnya yang paling penting di setiap JKM, di setiap PDK adalah memerlukan kad OKU untuk mereka melayakkan diri mereka di PDK. Itu saja di bahagian pengurusan. Seterusnya ialah dari segi pengurusan pelatih. Pelatih diuruskan dengan jagaan, diberikan jadual waktu dan juga diberikan kemudahan. Jadi dari segi jagaan pelatih, seorang petugas perlu menjaga 5 orang pelatih, iaitu dalam nisbah 1:5. Seterusnya dari segi jadual waktu bagi aktiviti pelatih, jadual waktu disediakan untuk memastikan aktiviti dan juga jadual aktiviti harian mereka di PDK berjalan dengan lancar dan tersusun. Dan juga terdapat kemudahan di PDK bagi pelatih dan juga petugas. Jadi berikut adalah jadual harian bagi PDK Al-Mawaddah. Setiap pagi dimulakan dengan kehadiran pelatih, iaitu pelatih datang dari jam 8.10 sehingga 8.30, dan juga mereka dibuat perhimpunan terlebih dahulu, iaitu dari pukul 8.30 sehingga pukul 9. Dan seterusnya adalah aktiviti yang disusun dan rehat pada jam 10 hingga 10.30, dan juga balik pada pukul 12. Dari aspek kemudahan yang terdapat di PDK, kemudahan yang pertama adalah bilik fisioterapi. Jadi bilik fisioterapi ini adalah digunakan untuk melaksanakan terapi kepada kanak-kanak yang mempunyai ketidakupayaan fizikal. Jadi bilik fisioterapi ini dikelolakan oleh seorang petugas yang mendapat latihan dan sijil khas untuk melaksanakan fisioterapi di sini. Nama petugas tersebut adalah Puan V. Dan pengendalian terapi ini bukan semata-mata hanya dilakukan oleh petugas, tetapi ia perlu membawa juga ibu bapa pelatih untuk mengendalikan fisioterapi mereka. Ini ialah taman permainan. Taman permainan ini merupakan ruang yang disediakan untuk aktiviti luar, dan taman permainan ini dibina sendiri oleh tentera untuk mereka di PDK. Jadi pelatih-pelatih boleh bermain di taman permainan ini, melakukan aktiviti outdoor di sini untuk meningkatkan mereka punya perkembangan. Pada aspek keselesaan pusat, di pusat ini terdapat penghawa dingin di setiap kelas dan juga di setiap bahagian tempat berkumpul. Jadi di dalam ruangan kelas juga boleh memuatkan sehingga 3 hingga 4 orang saja, dan kapasiti dia agak kecil. Jadi terdapat ruang untuk makan pada waktu rehat, dan waktu rehat mereka adalah sekaligus. Dari aspek latihan, terdapat 3 latihan yang terdapat di PDK Al-Mawaddah. Yang pertama ialah latihan pengurusan diri, yang kedua ialah latihan kemahiran sosial, dan yang terakhir adalah latihan motor halus dan motor kasar. Latihan pengurusan diri merupakan proses di mana individu tersebut ataupun pelatih perlu menjalani latihan pengurusan diri dari segi keterampilan, cara untuk mereka membuat aktiviti harian, cara menguruskan diri, cara menguruskan waktu. Di situlah latihan pengurusan diri diberi. Jadi kenapa latihan pengurusan diri ini diberi adalah tujuannya untuk menjadikan mereka berdikari dan boleh berdikari pada masa akan datang. Seterusnya ialah latihan kemahiran sosial. Latihan kemahiran sosial ni dibuat bagi mempraktikkan tentang kemahiran sosial kepada mereka, supaya mereka boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka.
Jadi tujuan latihan ini adalah untuk memberikan mereka merasa selesa dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang luar. Dan yang terakhir sekali ialah latihan motor halus dan motor kasar. Latihan motor halus dan motor kasar ini penting bagi menjadikan mereka untuk melakukan aktiviti harian yang memerlukan kadar fizikal pada diri mereka supaya mereka dapat melakukan suatu aktiviti dan juga perbuatan itu dengan lebih mudah. Baiklah, yang terakhir ialah cadangan penambahbaikan. Jadi terdapat 3 cadangan penambahbaikan yang saya berikan kepada bahagian pengurusan PDK Al-Mawaddah. Jadi yang pertama ialah dari segi kapasiti kelas. Jadi kelas yang terdapat di PDK Al-Mawaddah adalah terlalu kecil bagi memuatkan 5 ke 6 orang. Jadi jika saya memantau dan melihat di situ, saya melihat bahawa meja sahaja sudah memenuhi setengah daripada kelas tersebut, sehingga menyebabkan mereka tidak selesa untuk bergerak dan berinteraksi. Itu masalah yang boleh saya berikan. Jadi cadangan saya ialah kapasiti kelas perlu dibesarkan lagi untuk memuatkan 5 orang, ataupun mengecilkan jumlah pelatih yang terdapat dalam satu kelas. Mungkin dalam 3 hingga ke 4 orang sahaja di dalam satu kelas. Yang seterusnya ialah dari segi jadual waktu. Jadual waktu adalah terlalu bertindih dengan kelas-kelas yang lain. Jadi apabila jadual waktu ini diambil, saya melihat pada waktu rehat mereka mengeluarkan sekaligus semua pelatih-pelatih untuk melakukan waktu rehat. Jadi di sini menyebabkan terdapat ketidakselesaan untuk kanak-kanak tersebut melakukan waktu rehat kerana terlalu ramai di bahagian ruang makan untuk mereka makan. Dan yang terakhir ialah dari segi pengurusan masa. Saya melihat bahawa pengurusan masa di bahagian PDK Al-Mawaddah adalah kurang efisien kerana terdapat aktiviti-aktiviti yang tidak dapat dijalankan dengan baik akibat daripada kesuntukan masa. Jadi cadangan saya untuk penambahbaikan pengurusan masa adalah mengikut masa dengan lebih betul dan mengikut jadual yang telah ditetapkan supaya aktiviti dan pengurusan berjalan dengan lancar. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.